Okey, kita sambung balik kelas kita untuk bab 1.4, instrumentation and calibration. So apa dia instrumentation? Sistem. Instrumentation adalah satu sistem ataupun satu alat lah sebenarnya kalau bahasa ringkasnya. Dan dalam sistem tu dia ada input, ada output lah. Ini dia punya sistem boundary. So dia ada input, dia ada output kalau ikutkan instrumentation tu. Itu adalah bentuk instrumentation. Ini adalah dalam nota ni dia punya bahasa dia lah. Maksudnya kalau bahasa mudah dia adalah satu sistem yang ada input dengan output. So ada dua jenis instrumentation, passive instrumentation dengan active instrumentation. Ini adalah contoh passive instrumentation. Ini adalah gauge. Kalau passive instrumentation ni paling senang, dia lebih kurang macam banyak kepada device ni lah, mechanical. Itu lebih kepada passive. Kalau active instrumentation ni macam contoh dia ni macam petrol tank level indication. Yang ini kita macam apa, ada kuantiti yang dia boleh measure. Lepas tu dia ada external power input source untuk produce the measurement. So dia ada sistem yang boleh ukur benda tu. So itu adalah instrumentation. Type dia ada dua, satu passive, satu aktif. So ini adalah dia punya perbezaan dia antara aktif dan passive instrumentation. Yang ini pun awak boleh baca sendiri apa dia aktif, apa dia passive. So ini adalah dia punya perbezaan dia. Kalau ikutkan active instrumentation, dia punya design dia kompleks, tapi passive lebih simple. Dia macam tu lah. Yang ini adalah ada dua jenis instrumentation. Satu analog instrumentation, satu digital instrumentation. Analog ni paling mudah. Kalau awak tengok dekat dalam makmal, awak boleh tengok digital multimeter dengan analog multimeter. Dia punya beza dia, kalau digital multimeter tu awak letak je dekat litar, awak boleh dapat bacaan. Kalau analog, awak kena baca sendiri, awak kena asingkan sendiri dia punya ni. So nak baca range dia, tu analog lah. Dia lebih kurang macam tu lah dia punya beza dia. So ini adalah dia punya perbezaan dia juga. Kalau ikutkan digital instrumentation ni, dia lebih accurate, dia lebih tepat bacaan dia. Sebab bila kita ukur, dia akan tunjuk. Contohnya kalau resistor, dia akan tunjuk. Kalau ikut awak bacaan resistor yang awak tengok dekat dalam resistor sendiri, dia ada warna-warna dia, mungkin dia kata 1K. Tapi bila kita baca dengan digital, dia tunjuk 980K. Sebenarnya dia tak sampai lagi 1K. Tapi kalau awak guna analog, awak akan nampak dia macam 1K jugalah. So dia punya apa tu, dia punya perbezaan dia kecil. So macam tak boleh nampak lah. Tu dia punya beza dia. So ciri-ciri sistem pengukuran, dia ada static dengan dynamic. So static, dia ada dua je lah. Apa ciri-ciri sistem pengukuran dia ada static dan dynamic. The performance criteria for the measurement of quantities that remain constant or vary only quite slowly. Maksudnya yang ini lebih constant dan dia punya perubahan dia sangat slow lah, sangat perlahan. Kalau dynamic ni dia measure quantity dan dia punya perubahan dia sangat laju. So itu punya ciri-ciri dia. So static performance of instrumentation, maksudnya dalam static measurement, dia punya ciri-ciri dia, kita tengok dia lebih related kepada respon lah, steady respon. So dia punya hubungan antara input dengan output dia pun biasanya dia berubah dengan slow rate lah. So ini adalah ciri-ciri utama yang kita akan tengok kat bawah nanti. Accuracy and precision, tepat dan jitu. So tepat dan jitu ni dua benda yang berlainan. Linearity dan sensitivity, environmental effects, hysteresis, resolution, repeatable, date, space, linearity and sensitivity. So ini adalah
perkara-perkara yang agak penting kita kena tengok lah dekat dalam static performance. So akurasi adalah ketepatan, kejituan. Akurasi adalah kejituan. Apa beza jitu dengan tepat? So jitu ni dia lebih dia akan nampak exact reading, dan dia related dengan wrong reading ataupun non accuracy. Dia punya percentage dia kita boleh nampak lah. Dia punya contohnya macam pressure gauge, range between 0 hingga 1 bar dengan accuracy 95% full scale. So dia punya pengiraan dia 5 bahagi 100 kali dengan 1 bar sama dengan plus minus 0.05 bar. So ini adalah dia punya percentage G2 tersebut. So kalau tepat, bila an equipment which and precise is not necessarily accurate. So maksudnya dia bila dia precise, dia tak perlu sangat accurate. Maksudnya dia tak perlu sangat kejituan. So contoh paling mudah ni, contoh kat bawah ni accuracy, ini adalah precision, ini adalah kejituan, ini adalah ketepatan. So maksudnya bila dia tepat ni, dia tepat kena kat sini lah. So dalam range ni, maksudnya kalau kita memanah range 1, 2, 3 range ni, maksudnya kita akan dapat markah 10 contohlah. So kat sini dia tepat lah. Maksudnya kita kena tempat yang kita nak panah tersebut. Dan accuracy ni dia G2, duduk kat depan, dekat dalam tempat yang ni lah. Ni adalah kejituan. Ni G2, ni maksudnya dia tepat. So apa beza G2 dengan tepat? Bila G2 maksudnya dia memang betul-betul nampak dia punya number dia tu betul-betul dekat sini lah. Value dia sangat slight, tipis. Tapi kalau tepat maksudnya antara, dia boleh jadi antara macam tu lah. So itu adalah ketepatan. Linearity. Apa dia linearity? Linearity maksudnya maximum deviation from linear relation between input dengan output. So kalau contoh dia kat sini, dia punya ideal dia kat tengah ni. Ni dia punya kat tengah ni. Kalau kita dapat dia punya graf ni macam ni, so maksudnya dia adalah linear lah, berkadar terus. Linearity maksudnya dia terus sama je. Maksudnya dia bukan jatuh kat bawah macam ni ke. Maksudnya dia terus ikut juga dia punya ideal line tu, tapi dia tak begitu tepat lah. So linearity is maximum deviation from the reading of X and the straight line. So ni lah macam yang saya tunjuk ni kat bawah tadi ni. So yang keempat adalah sensitivity. Apa dia sensitivity? Defined as the ratio of change in output towards the change in input at a steady state condition. Ni dia punya sensitivity punya contoh pengiraan dia, di mana lambda theta kosong change in the output. Yang ini adalah change in the input. So kita bahagikan, so kita akan dapat dia punya graf dia lah. Ni contoh dia. Ni contoh sensitivity lah daripada bacaan input ni. So kita nampak dia punya sensitivity dia adalah dalam 2 ohm. Dia punya perbezaan pengiraan dia lah. So dead space adalah range a different input value or which there are no change in output value. So kalau ikut kat sini, ini adalah dia punya dead space dia kat sini. Di mana dead space ni maksudnya antara input ni ini adalah hysteresis. Ni date of hysteresis lah maksudnya. So bila input dengan output, maksudnya dekat sini bacaan dia flat macam ni, dead space. So ini adalah flat kat sini, dead.
space kat sini. Ni input, ni output. Bila kita beri ni, maksudnya ada satu ruang kat sini, dia tak ada bacaan dia sama je. Dia satu negatif, satu positif macam ni. So dia sebut yang ini adalah dead space. So dynamic characteristic, yang ini dynamic characteristic, measure instrument describe behavior between the time of measure quantity change value and the time when the instrument output attain a steady value in response. So the relationship between the system input and output when the measure quantity is varying rapidly. Itu tadi macam tadilah dynamic characteristic yang kita dah bincangkan kat atas tadi. So ini adalah ciri-ciri dynamic error, speed of response, fidelity dengan lag. Ini adalah 4 ciri dynamic characteristic dia. So seterusnya calibration of measuring sensor and instrument. Calibration of an instrument is intent to eliminate or reduce bias in the reading over the continuous range value. For the purpose of reference, standard with known value is measured by the instrument and the functional. So secara mudahnya, calibration ini diperlukan untuk setiap peralatan ataupun setiap equipment yang kita guna. Contoh paling mudah saya nak bagi, calibration ni penting. Kenapa penting? So awak boleh baca nota ni, tapi calibration ni penting sebab contohnya kalau awak ada kilang buat katalah kilang susu. So setiap susu perlu masuk dalam kotak sebanyak awak ada ukuran lah. Ada yang 100 ml, ada yang 250 ml, ada yang 500 ml, ada yang 1000, ada yang 1 liter. So setiap susu tu awak akan masuk ke dalam kotak. So maksudnya dia ada sensor dia. Macam yang kita tengok dia ada sensor. Maksudnya susu masuk je, dia ada je kotak kat bawah tu, dia sense. Maksudnya kat situ kita dah setting dia untuk 1 liter, dia akan jatuh 1 liter punya ukuran. Jatuh masuk dalam kotak 1 liter. Lepas tu dia keluar. Lepas tu dia seal, dia keluar. Dia masuk. Kalau bila ia berjalan lama, okey lah, contoh paling mudah sekali calibration ni, contoh dia macam apa tahu? Macam awak punya kereta. Awak pakai kereta, awak ada 4 tayar kat kereta tu. So 4 tayar tu berjalan, hari-hari jalan sampai masa awak pun langgar lopak, langgar lubang, awak kena buat calibration awak punya tayar. Ataupun kita sebut apa? Kita sebut untuk tayar punya tayar punya calibration kita sebut apa? Masya Allah, boleh pula aku lupa. Kita buat bukan timing tu dia punya engine, alignment tayar. Alignment tayar tu adalah calibration lah. Maksudnya kita kena calibrate tayar tu supaya bila kita buat alignment tayar tu berada pada kedudukan 90 darjah contohlah, pada kedudukan yang betul. Maksudnya semua bila kita pegang kita punya balancing, alignment dan balancing. Bila kita pegang kita punya steering kereta tu berada di tempat yang betul-betul tegak. Steering kereta semua bulat macam tu dan tegak. Kalau awak pernah bawa kereta yang tak di alignment dan di balancing, dia punya steering tu mungkin dia bengkok, ataupun bengkok ke kanan ke bengkok ke kiri, ikut kat mana dia punya tak balance tu kan. So bila awak buat bawa kereta tu lama macam tu tanpa buat alignment dengan balancing, lama-lama dia akan merosakkan tayar. Tayar awak akan cepat jadi haus, awak punya rim akan rosak. So awak punya grand shaft kereta akan rosak. So banyak benda yang akan rosak bila kita tak buat alignment dengan balancing. Sama juga dengan calibration. Calibration ni dalam equipment, dalam instrumentation kita kena buat. Sebab kita nak pastikan ia berada semua dalam keadaan yang betul-betul state dalam keadaan kosong. Contohnya kalau awak siapa yang
ada timbang kat rumah lah, tak kisahlah awak nak timbang tepung ke, nak timbang badan awak ke, dekat awak punya penimbang tu dia ada satu fungsi awak boleh letakkan dia punya jarum tu dekat kosong. Itu masa tu kita buat calibration sebenarnya. Sebab bila dia dah selalu timbang, dia akan lari jarum tu ke tempat lain selain daripada kosong. Sebab tu dia ada tempat yang pusing dekat ujung tu, biasanya kita boleh calibrate balik untuk letakkan jarum tu pada tempat kosong. Itulah guna dia calibration sebenarnya. Kalau kita tak calibrate, dia akan lari. So yang ini adalah dia punya dia punya ni lah, maksudnya kenapa kita kena calibrate, apa yang kita boleh calibrate. The identification of the equipment calibration result obtained, measurement uncertainly. So date of calibration, ini maksudnya bila kita bekerja dengan peralatan-peralatan yang dalam kilang. So benda ni penting lah. So ini adalah untuk buat calibration record. Ni dia punya contoh calibration yang dia orang buat. Ni dia punya ni meter, so dia akan buat calibration macam ni lah. Ini adalah contoh dia. So ini adalah worksheet di mana awak kena isi untuk rekodkan awak punya bacaan dia. So yang ini kena tengok berapa dia punya ini antara contoh-contoh calibration worksheet lah yang kita kena buat. So kenapa dia kena ada documentation? Sebab calibration ni adalah dibuat satu dunia calibrate alat equipment ataupun instrumentation, dan ianya adalah satu keperluan dalam ISO lah. Kalau awak kerja besok awak jumpa ISO, memang calibration ni sangat penting. So dalam calibration ni ada dua dokumen yang dia cover. Memang kena ada traceability of the calibration system dan training procedure untuk dokumen. Maksudnya dokumen untuk untuk calibration tu kena ada. So ini adalah contoh Jingstone Calibration Center dekat Taiwan. So dia punya apa yang terlibat, ini traceability pyramid dia. SI unit, maksudnya kena international standard. Lepas tu accredited calibration laboratory, in-house calibration laboratory working standard. Accredited calibration laboratory ni ada peralatan instrumen yang kita kena hantar dekat laboratory calibration untuk betulkan dia. Dan bila in-house ni maksudnya kita boleh buat calibration alat yang kita dah hantar dekat calibration laboratory yang standard tu, kita jadikan dia reference. Dan alat-alat contohnya kita ada 10 multimeter analog dekat dalam lab tu, kita hantar satu untuk calibration standard yang ikut dekat dia punya laboratory. Dan alat yang kita dah calibrate tu, kita boleh jadikan dia reference untuk yang lain follow dia punya ciri-ciri yang dah kita calibrate tu. So yang ini measuring and test equipment of the enterprise, lepas tu baru boleh keluar produk. So memang penting sangat calibration ni, sebab untuk memastikan semuanya mengikut unit, semuanya terjaga dan semuanya ikut standard procedure. Ini dia punya standard procedure, measurement traceability, cost of standard. Ini how calibrate is trace to SI. So lebih kurang macam tu jugalah macam yang tadi Jingsu tu buat. So tamat kelas kita untuk bab 1 dan bab 2 dah disambung oleh Puan Lily. Terima kasih.